hadapan kuliah Ekonomi and Management Sciences Universiti Islam Antarabangsa Malaysia semua. Kita akan melalui satu experience pada malam ini, iaitulah menaiki kruz. Barangkali ini kali pertama anda menaiki kruz. Nampak wajah tu macam tak pernah ada pengalaman. Nampak excited macam anak-anak saya. Tetapi mungkin kalangan anda ada yang mungkin sudah kali yang ke beberapa kali. Apa yang penting, saya mengingatkan diri saya dan kita semua, jangan biarkan apa-apa yang terjadi kepada anda, termasuk pengalaman pada malam ini, hanya sekadar cerita-cerita yang berlalu seperti cerita-cerita kehidupan anda yang lain. Mudah-mudahan bukan sekadar gambar-gambar anda di atas kruz Putrajaya yang akan dikongsikan di Facebook masing-masing, tetapi ada caption, ada tulisan-tulisan yang boleh membantu ramai orang di luar sana dekat dengan Tuhan. Sebab kita semua, kalaupun tidak graduan Universiti Islam Antarabangsa seperti saya, tetapi semua bekerja di IIUM, kita maklum ada Islamization of knowledge. Saya percaya Islamization bukan hanya pada knowledge, tetapi pada experience. Jadi apa juga yang terjadi pada anda malam ini, jangan hanya dianggap physical journey, sekadar nak bagi tubuh ni release tension di tempat kerja semata-mata, tetapi mudah-mudahan spiritual journey. Adalah sesuatu yang boleh disebut kepada anak-anak ataupun suami ataupun isteri yang boleh membantu mereka untuk lebih rasa adanya Tuhan di mana-mana. Malam ni saya nak share 3 poin saja. Sebab bila anda menaiki kruz, anda tidak boleh berpisah dengan 3 orang Nabi. Kerana ketiga-tiga Nabi ini memang ada kaitan dengan air laut. Jadi bila kita tengok 360 darjah sekarang adalah air laut, wajib kita tengok air laut bukan hanya sekadar air laut. Kerana Nabi-Nabi ini ada cerita yang tersendiri. Nombor 1 adalah cerita Nabi Nuh alaihi salam. Kita sudah maklum Nabi Nuh punya cerita adalah bina bahtera untuk selamatkan orang-orang mukmin daripada disaster dan bencana banjir besar. Dan alhamdulillah Allah beri keselamatan kepada orang-orang beriman. Ia boleh dibilang dengan jari semasa bahtera itu diselamatkan Allah. Tetapi ramai orang yang tidak menyedari sebenarnya cerita Nabi Nuh bukan hanya cerita bina bahtera. Cerita Nabi Nuh adalah cerita pembinaan sesuatu dengan penuh ketekunan, profesionalism dalam pekerjaan, mementingkan ilmu, research dan knowledge dalam setiap segi perbuatanmu. Ini dibuktikan sendiri daripada Al-Quran punya narrative stories dalam surah Hud. Allah sebut wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Prophet Nuh alaihi salam binalah bahtera dengan pemerhatian kami dan wahyu kami. Membina bahtera dengan pemerhatian kami maksudnya jangan risau, kami akan pantau keselamatan kamu. Kami ada security guard untuk jaga keselamatan kamu. Sebab membina bahtera bagi Nabi Nuh memang bahaya, sebab ia akan mengundang orang-orang kafir. Ada sebab untuk kata Nabi Nuh gila. Sebab bina bahtera ketika tak ada hujan lebat dan tak ada banjir. Tetapi yang kedua ini penting, Allah sebut Nabi Nuh membina bahtera yang barangkali seperti beginilah. Ya, kalau kita nak dapat gambaran, ya, atau lebih luas daripada apa yang sedang kita naiki sekarang, Allah sebut baginda membina dengan ilham ataupun wahyu. Wahyu artinya Nabi Nuh membina dengan idea, menunggu ilmu daripada Tuhan. Sebab kapal yang akan dibina tidak pernah dibina oleh mana-mana manusia sebelum itu.
Bukankah ini dinamakan inovasi? Sesuatu yang tidak pernah dibina oleh sesiapa, tiba-tiba kita nak buat perkara itu. Ini pun disebut kajian akademik. Kita dah buat literature gap. Kita dah tengok ada tak orang pernah kaji benda ni sebelum ini, baru kita boleh sahkan kajian ini layak untuk dikaji, sebab tidak ada pernah kajian dilakukan kepada hal ini. Rupa-rupanya Nabi Nuh bukan hanya cerita bina bahtera, tetapi bapa inovasi dalam pembinaan. Allah gambarkan macam mana baginda bila membina bahtera, baginda membina dengan tekun, tidak seperti bagaikan melepaskan batu di tangga. Sangat teliti mengambil masa, seolah-olah baginda ada perasaan, saya tak rasa ini struktur bahtera yang boleh survive dalam banjir besar. Saya rasa bukan begini strukturnya, barangkali begini. Oh, tidak begini, barangkali begini. Baginda menunggu ilham daripada Allah. Seorang insan yang sangat mementingkan R&D, wahyu daripada Tuhan. So nombor satu, saya harap kita boleh belajar daripada Nabi Nuh, inspiration ataupun ilmu dalam setiap pekerjaan tuan-tuan puan-puan di IIUM tercinta kita. Yang kedua, cuba tekalah apa lagi Nabi yang dikaitan dengan air laut. Benar, Nabi Yunus. Baik, kita sebut mesti dalam betul-betul boleh sebut. Kita ni terdedah dengan Islamic knowledge. Insan yang kedua adalah Prophet Yunus alaihi salam ataupun Yunus bin Matta. Tetapi ceritanya agak berbeza. Cerita Nabi Yunus adalah cerita muraqabah. Muraqabah ni artinya, betul ke apa saya buat? Tuhan suka ke apa saya buat? Ceritanya begini, Nabi Yunus alaihi salam telah berdakwah pada satu kaum, tetapi akhirnya selepas beberapa tahun baginda marah kepada kaum berkenaan sebab mereka tidak mau beriman. Punyalah marah Nabi Yunus sampai baginda berhijrah, meninggalkan kaum di negeri tersebut namanya Nainawa. Baginda tidak tunggu perintah Allah. Baginda terus meninggalkan kaumnya dan nak cari negeri lain untuk berdakwah. Tetapi nak jadikan ceritanya, bahkan ini cerita dalam Quran, on the way nak pergi ke negeri lain tu, baginda ditakdirkan Allah naik krus, naik kapal. Dan semasa naik kapal untuk pergi ke negara B, selepas orang-orang kafir di negara A menolak dakwah Nabi Yunus, tiba-tiba air lautan gelombangnya kencang, air laut menjadi ganas. Mudah-mudahan tenang-tenang sahaja. Tetapi itu yang terjadi kepada Nabi Yunus. Jadi semua orang jadi pelik. Bukan ke kapal-kapal sebelum ni okey je perjalanan? Orang yang sampai update gambar di WhatsApp group okey je, selamat sampai. Tiba-tiba semacam ombak mengganas. Lalu penumpang-penumpang di dalam kapal berkenaan percaya Tuhan sedang murka. Lalu bila mereka percaya begitu, mereka buat undian. Siapa yang sebenarnya menyebabkan kemurkaan Tuhan? Mesti ada yang berdosa seorang dua di atas kapal ini, yang mesti dihumban ke laut. Lalu Nabi Yunus diundi oleh penghuni penumpang kapal. Namanya tertera bukan sekali dalam undian, namanya muncul 3 kali, kata para ulama tafsir. Sebab kali pertama nama Yunus bin Matta kena humban ke laut, orang rasa tak sedap hati sebab dia orang baik. Tak boleh teruk dia ni, tak boleh, dia orang comel, orang bagus. Tetapi bila kali kedua undian dibuat, kali ketiga undian dibuat, still Yunus bin Matta, Allah. Yunus faham rencana Tuhan akan berlaku. Dia mula menyedari mungkin dia yang dimurkai Tuhan, ada kesalahan telah dilakukan. Baginda redha dan baginda dihumban ke dalam laut. Logik akal, baginda mati lemas. Allah punya rencana, ikan paus yang menyambut baginda, dan baginda selamat dalam perut ikan. Tetapi anda sedia maklum, Nabi Yunus beristighfar, bertaubat, la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin, di dalam laut, dalam kegelapan laut, dalam kegelapan perut ikan, di dalam kegelapan malam. Apa kita belajar? Yunus mengajar kita kena sentiasa semak pekerjaan kita ni Tuhan suka ke tidak sebenarnya. Saya meninggalkan kaum saya kerana mereka tidak mahu beriman. Betul ke tindakan saya meninggalkan mereka? Tuhan suka ke saya marah-marah pada mereka? Adakah saya mendapat izin Tuhan untuk meninggalkan mereka? Ini muraqabah. Kita kena tanya. Nombor satu, kita belajar inspiration ataupun ilmu, knowledge. Tapi ilmu saja bukan segalanya. Kita perlu kepada takwa, muraqabah. Kena tanya balik, betul ke apa saya buat hari ini? Pagi tadi perkataan saya keluarkan kepada rakan sepejabat saya, perkataan saya ucap pada suami, isteri saya, anak-anak saya, betul ke saya marah-marah mereka? Tuhan suka ke saya marah-marah? Jangan sampai kita ditelan ikan paus dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan terakhir, cuba teka apa Nabi yang ketiga? Pastinya Nabi Musa alaihissalam. Air yang ada di hadapan anda sekarang adalah tentera Allah. Kena faham begitu. Hukum asal air adalah ganas. Dia tidak bersimpati sebenarnya. Darat, hukum asalnya adalah ganas dan liar. Belas kasihan Allah. Allah bagi perintah kepada laut, air dan darat, kun fayakun, tolong jinak pada manusia, jangan ganas pada manusia. Zalula, anda baca surah Al-Mulk mesti lalu ayat tu. Zalula, tolong jinak kepada hamba-hambaku, the best creator, manusia sebaik-baik penciptaanku. Jangan ganas dengan tsunami, jangan ganas dengan ombak deras. Tolong sambut kedatangan hamba-hambaku, wahai air di lautan. Hukum asal air ini kalau tidak mendapat izin Allah, dia akan mengganas. Hukum asal darat, dia akan mengganas. Anda tahu apa yang terjadi kepada Nabi Musa semasa bayi dalam peti? Hukum asal bayi ini, logik akal kata mati. Tak logik. Perjalanan atas sungai Nil yang seumpama laut, batu-batu di sana sini, peti kayu yang ada baby itu boleh survive, tak langgar. Tak logik, tak ada ombak tinggi, tak kena peti itu tenggelamkan dia. Tetapi Allah nak ajar, itu tentera aku bagi arahan kat dia, zalula, tolong sambut Musa. Lalu air itu membawa Musa ke mana? Ke dalam istana Firaun. Dan itulah hari pertama baginda dalam proses menghancurkan Firaun. Dan Musa juga ada satu lagi cerita membabitkan air. Anda pun boleh sebut pada saya, apakah peristiwa di Laut Merah itu? Red Sea Split, ya. Iaitulah ikut hukum akal Nabi Musa dan Bani Israel yang diserang dan dikejar oleh Firaun. Depan laut mati, depan Laut Merah, belakang Firaun. Hukum akal kata kita tak boleh lari mana dah. Mati sini tak ada kubur. Depan laut ganas, belakang Firaun. Tuhan punya perintah, wahai Laut Merah, zalula, tolong jinak pada Musa dan orang-orang beriman. Awak buatlah apa yang perlu, wahai air laut. Lalu air laut membelah dirinya, menyediakan laluan untuk menjemput Musa dan orang-orang beriman masuk kemari. Kamu akan sampai ke daratan. Sebagaimana kamu masa baby dulu, wahai Musa, kami bawa kamu ke daratan dengan selamat. Hukum alam tak boleh jelaskan apa yang sedang berlaku. Saintis tak boleh nak jelaskan apa yang sedang berlaku. Tetapi itu yang berlaku. Bani Israel 800,000, 600,000 katanya telah selamat daripada Firaun dengan bantuan air. Dan Firaun, anda tahu apa kesudahannya? Air tidak zalula kepada Firaun dan orang-orang yang tidak beriman. Air kembali mengganas kepada Firaun.
Lalu saya simpulkan yang ketiga ini adalah insya-Allah. So ada 3 I. InsyaAllah maksudnya apa tuan-tuan? Kita akan sampai ke daratan InsyaAllah. Sebut ramai-ramai. InsyaAllah. Tak nak susah. So get ready lah dengan instruction tadi. Kita semua akan sampai ke daratan, ke tebing InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi sebagai orang yang bekerja di Universiti Islam Antarabangsa, kita kena faham makna insyaAllah itu daripada orang yang tidak berada dalam Universiti Islam. InsyaAllah adalah kalimah yang sangat mahal tuan-tuan. Tahukah anda, bila kita sebut insyaAllah, sebenarnya kita sedang acknowledge boleh berlaku macam-macam masalah kat tengah jalan, kecuali Allah bantu. Ini mindset orang yang sebut insyaAllah. Dan bukan sebaliknya, insyaAllah bermaksud 80%, 90% tak ada masalah, 10% mungkin ada masalah, just 10% akan berlaku. Tapi dia rare lah, tak berlaku kot, kita akan selamat insyaAllah. No, insyaAllah bermaksud ada 90% bencana boleh berlaku, tetapi kalau Tuhan bantu, kita akan selamat. Anda baca Yasin dengan saya malam Jumaat. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhud wa khalaqna min mithlihi ma yarkabun. Sambung. Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Hukum asal bila kamu berlayar di laut adalah tenggelam. Air itu tentera Tuhan yang diperintahkan untuk memberikan keselesaan kepada kamu. Rahmatan minna, sebab kami sayangkan kamu, kata Allah. Kami mahu kamu terus hidup dengan menjadi hamba kepada Tuhan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah bukan hanya lafaz di lidah, tetapi ucapan yang kita acknowledge. Boleh berlaku macam-macam masalah, nak balik kejap lagi ke penginapan. Ada macam-macam masalah bila naik kereta sebenarnya. Tetapi Tuhan selamatkanlah perjalanan. Hanya kuasa-Mu yang akan menyebabkan perjalanan kami selamat. So, kita ada 3 I. Tolong bantu saya untuk kita conclusion hal ini. Pertama sekali, inspiration, yang mesti berdasarkan pembacaan yang banyak, R&D yang kuat, supaya kita dapat menghasilkan kajian-kajian baru di kuliah kita. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah saya namakan integrity. Kita kena rasa bertanggungjawab dan tanya betul ke apa yang kita buat, takut-takut Tuhan murka kepada apa yang kita buat. Dan akhir sekali adalah insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat healing.